pun bagi kekuatan kat kita. Ingatlah zikir-zikir ni memberi kekuatan kepada kita. Lebih-lebih lagi zikir ni zikir yang kau lah, dimula dengan la ilaha illallah semua kan. Kemudian asmaul husna dan doa-doa yang merangkumi. Bila saya tengok sini, ada doa yang dalam buku apa ni zikir berganda tu panggil doa yang merangkumi. Di antara doa yang merangkumi dalam ni ialah itulah Sayyidul Istighfar, doa yang merangkumi. Doa memohon jagaan Allah, petunjuk. Jadi kita kata kita tak larilah daripada apa doa-doa yang mustajab dan banyakkan diajar oleh Rasulullah kepada kita. Lagi-lagi kita menggunakan apa? Asmaul Husna. Kita tahu Asmaul Husna bila kita sebut je seolah-olah kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan itulah apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna yang kita baca tu. Okeylah, kita mula seperti biasa. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد نبي 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 نبي الله. الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله محمد نبي نبي الله. الله لا لا إله إلا إله الله الله محمد محمد نبي نبي الله لا الله. إله إلا لا إله إلا محمد الله نبي محمد حبيب الله الله. لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. الله الله حق. 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 الله الله حي. 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 يا قيوم 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 الله حي دائم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما قلت يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل
يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب ya Kudus, ya Jalil. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung. Maafkanlah kami, ampuni kami, ya Allah, terimalah taubat kami. Suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Nya. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Hai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas. Kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala titah perintah. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi. Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalal wal Ikram.
La ilaha illa anta rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Doa munajat. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar, menyehatkan tubuh badan, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu, sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku juga dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada penyakit nifak. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta. Dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju wala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutnya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك
فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، خصوصا إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة، في فلسطين جميعا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاسدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkallah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, ya Allah, bantulah saudara-saudara kami, para mujahidin yang ditindas, dizalimi di Gaza, di Palestin keseluruhannya. Ya Allah, peliharalah. Ya Allah, peliharalah Masjid Al-Aqsa daripada Yahudi, laknatullah, yang punya hasad dengki melampau. Ya Allah, kembalikanlah Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam. Ya Allah, bersihkanlah Masjid Al-Aqsa daripada Yahudi yang merampas, merompak, menyambut hak-hak rakyat Palestin dengan kekerasan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, turunkanlah kesusahan dan azab ke atas mereka dengan kekuasaan, kerana kerana mereka tidak berdaya melemahkan kekuasaanmu ya Allah. Wahai yang maha kuat, yang maha yang maha kukuh. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzuka min syururihim. Allahumma baddis syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب يا سريع الحساب اهزمهم 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 اهزم اليهود وزلزمه يا قوي يا عزيز وانصرنا عليهم. يا الله, ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, ya Allah, kalahkan mereka. Kalahkan mereka, ya Allah, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Maafkan saya emosi. Sedikit emosi hari ini. Mungkin adalah apa-apa. Adalah Apa yang apa-apa yang Ustazah ingat? saya ingatkan. Saya ingat pagi tadi, Syekh kata, kita ni tak tahulah bila lagi nak pergi ke sana. Pergi ke sana, pergi mana? Pergi kat Batu Dua tu lah. Oh, Bukan nak Masya pergi Allah. mana. Jadi kita ingat dah balik apa-apa. Ha, daripada Ustaz Hashim kata, betul, apa-apa yang berlaku pada kita dalam apa ni, dalam kehidupan kita lah seharian ni, kadang-kadang ada benda yang menyentuh hati kan. Jadi terbawa-bawa lah sampai yang sampai yang tercekik ni. Asal tercekik. Mama, ayat ada ke ayat? Ayat kosong. Ayat Ayat ada. kosong ni apa tu ni? Ayat kosong. Masya Asal Allah. tercekik ni. Saya ingat asal tercekik ni satu ketika dulu saya berita ayah saya meninggal. Saya ada di sini. Tapi kami baru balik dalam seminggu dua. Dia baru balik Mekah. Jadi dalam seminggu dua tu apa ni, baliklah. Lepas tu balik mas sini tiba lepas tu dapat tahu kata ayah saya meninggal. Balik pula. Masa tu UKM pun dalam masih menimbang lah kita ni dengan anak ramai apa kan. Dia bagilah apa ni, driver apa ni kat UKM tu bawa baliklah kami ke Dahlan. Saya masa dekat sampai di rumah tu, di Pekan Jitera tu, rasa macam ni lah. Rasa tak tahan lagi, tak boleh tahan. Cekik kat sini rasa. Tak boleh lah. Tak boleh tahan lah. Lebih lagi lah bila sampai rumah kan, tengok orang ramai di rumah. Jadi terharu lagi lah kita. Ini macam tu lah. Saya rasa tadi macam tak boleh keluar ni. Macam nak kata kau susah pun saya tolong aku. Macam nak kata macam tu. Susah pun saya tolong aku. Seolah nak kata macam tu. Ini macam mana? Masya Allah. Jadi itu tak apalah, kita terus bawa jugalah. Kalau dalam keadaan macam tu, terus bawa juga. Nak tengok tahan ke tak tahan sampai lama mana. Alhamdulillah Allah bagi kan. Kita boleh teruskan terus. Elok-elok lah. Setengah jam. Lebih kurang setengah jam kan kita selalu buat ni. Dalam setengah jam. Yang mana kita rasa zikir kita ni sangat bermakna untuk kita. Kita isikan dengan zikir yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Sebab dikatakan la ilaha illallah saja tu, la ilaha illallah saja tu lebih berat timbangan dia daripada amalan-amalan kita yang lain. Kalau dibandingkan dengan amalan kita yang lain, la ilaha illallah tu lebih berat. Itu kita cuba buat. Lagi satu saya selalu sebut, iaitulah Asmaul Husna ya Hayyu ya Qayyum tu sangatlah apa ni, kita kata dia punya darjat tu sangat tinggi lah. Kita sebut ya Hayyu ya Qayyum tu. Dan kita pun dah ikuti apa dia, apa ni, makna Hayyu ya Qayyum di dalam ayat kursi dulu kan. Kita dah dalami, kita dah baca, memfahami ayat kursi. Hayyu ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita sebut dalam doa kita ya Hayyu ya Qayyum tu, Masya Allah. Tu sebab dikatakan, saya sebut dahulu kan apa dia. Ingat tak? Ya Hayyu ya Qayyum tu, siapa gunakan ya Hayyu ya Qayyum tu untuk nak angkat Istana Balqis. Istana Balqis. Dia gunakan ya Hayyu ya Qayyum. Siapa dia? Ifrit tu. Gunakan ya Hayyu ya Qayyum. Sebut je ya Hayyu ya Qayyum, terangkat Istana Balqis dengan apa ni, berkat ya Hayyu ya Qayyum. Itu sebab kita selalu guna ya Hayyu ya Qayyum. Kita baca masa mana lagi ya Hayyu ya Qayyum.
dalam kita semayang apa? Semayang tahajud. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya, kita minta tolong ke Allah. Kita nangis. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah. Ya Hayyu Ya Qayyum, tolonglah. Ya Hayyu Ya Qayyum, tolonglah aku ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, bika astaghis. Aku minta tolong padamu ya Allah. Apa-apalah yang kita nak minta kan. Jadi itulah kita rasa sangat betul lah kalau kita boleh baca selalu zikir-zikir yang diatur oleh ni ulama ni, untuk kita amalkan kan. Sebab dia mempunyai makna yang sangat sangat membantu kita lah, di dalam kehidupan kita ni. Di antaranya dia dapat menguatkan hati kita. Kemungkinan kita tak tahu. Kita duduk baca seminggu sekali ni. Inilah Allah bagi kekuatan kepada kita. Allah bagi kekuatan kepada kita untuk nak dengar apa-apa. Untuk kita nak ikuti kelas ke, kelas tak kira lah, kelas bahasa Arab ke, kelas apa ni, tazkirah ke, kelas apa, tadabbur ke apa. Beri kekuatan kepada kita dengan mungkin dengan berkat ini, dengan berkat zikir munajat ni yang kita buat. Syukur Alhamdulillah. Saya lihat benda-benda dekat Insyirah tu, semangat je mereka ni bila baca ni. Semua pakat baca. Tak ada yang mulut tak tahu. Jadi kita kena baca lah. Janganlah mulut kita ni duduk senyap. Macam kita ikuti semayang Jumaah di masjid. Ada nampak orang yang mulut dia senyap, tak bergerak pun. Macam mana tu? Mana dia bacaan apa lepas semayang tu kan, kita tasbihnya, kita baca ayat kursinya, mana dia? Macam mana kita semayang tu, adakah kita dapat pahala, kita dapat berkat daripada doa-doa yang diajar oleh Rasulullah, doa lepas semayang kan, kebanyakan diajar oleh Rasulullah. Kita tak buat pun. Senyap, baca tu senyap ya. Angkat doa pun senyap ya, tak kata amin pun. Tak minta pun. Angkat aja tangan, tak kata amin, 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 tak kata apa. Itulah dia. Kita ya. Kita kena sedarlah apabila kita dah tahu, dah belajar ni. Kita cubalah amalkan dalam hidup kita ni. Tak ada maknanya kita belajar, tapi kita tak amalkan. Kita ada ilmu, tapi kita tak amalkan. Al-ilmu bila amalin, apa Arab ke apa? Orang bahasa Arab faham tak? Al-ilmu bila amalin. Apa dia? Al-ilmu bila amalin. Ilmu Tanpa amal. Tanpa amal. Kasyajari bila samarin. Apa dia? Kasyajar apa? Kasyajari bila samarin. Seperti pokok yang tak ada buah. Samar tu buah. Samarun. Kasyajar. Kaf tu seperti. Asyajar bila samarin. Ini saya tambahlah. Kal wajhi bila amfin. Wajhi wajah. Seperti wajah bila amfin. Amfin tanpa makeup. Amfin apa? Amfin. Ni. Hidung, ampun. Seperti wajah tak ada hidung. Wajah tak ada hidung elok tak? Tak elok. Ilmu tanpa amal tak elok. Pokok tanpa buah. Al-ilmu bila amalin. Cakaplah Arab sikit. Kasyajari bila samarin. Wakal wajhi bila amfin. Syarah kat kawan kita. Cik Timah hafal. Hari Senin ni hafal kat kawan. Cik Timah hafal kat saya. Al-ilmu bila amal. Kasyajari bila samarin. Wakal wajhi bila amfin. Okey. Jadi kita kata banyaklah khasiat daripada munajat kita ni. Yang mana kita isikan dengan, saya kata tadi, doa-doa yang merangkumi. Apa maksud doa merangkumi? Yang saya bagi hari tu ni. Saya ingat saya tak balik dah hari tu ni.
saya bagilah doa supaya dapat diamalkan oleh kawan-kawan. Supaya itulah yang menjadi apa kita, kalau boleh jadi amal soleh saya sampai mati kan. Jadi Allah sayang lagi, Allah bagi saya balik lagi, Mai. Jumpa lagi, Alhamdulillah. Tapi hak yang diberi itu, adakah kita amalkan? Saya harap itulah kita amalkan. InsyaAllah. Doa berganda tu, zikir berganda, doa yang merangkumi. Faham tak apa dia doa merangkumi? Tak apa yang selalu dalam YouTube tu. Tak apa yang kecil-kecil comel-comel tu. Tak, Allah. Tak orang Kedah tu. Yang dia ada. Wadi. Samsudin. Samsudin. Ustaz Wadi. Ustaz Wadi. Ustaz Wadi. Wadi Dia Anwar. kata doa yang merangkumi itu dia wajibkan kepada anak murid dia hafal. Dia ada apa ni kan? Ada pusat tahfiz kan? Dia wajibkan. Kita wajibkan diri kita untuk selalu baca. Kalau tak boleh hafal, selalu baca. Sebab apa? Doa merangkumi itu, kata Ustaz Wadi tu, kita tak payah baca doa lain dah. Sebab doa lain tu terangkum di dalam tu. Tengok. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa ada dalam tu. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Dan di antaranya doa dalam ni. Doa apa? Doa Sayyidul Istighfar. Ada dalam tu. Ada. Itu salawat syifa ada dalam tu. Apa ni lagi? Mohon jagaan Allah tu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Semua ada dalam tu. Jadi kita kata tak lari daripada apa yang selalu diingatkan oleh penceramah kita, supaya kita ni melazimi doa-doa. Ada orang kata, ada banyaknya doa kami nak kena buat. Banyaknya doa yang kami nak kena buat. Banyaknya permintaan yang kami nak kena minta. Kita sebagai hamba, apa tugas kita? Apa tugas kita? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, untuk memohon, memohon kepada Allah, sentiasa memohon kepada Allah. Kita ni, harian hidup kita ni kena ada beberapa benda yang selalu disebut oleh penceramah. Kita kena ada doa, termasuk semayang lah. Semayang ni maksudnya semayang sunat-sunat tu. Hak yang tu memang kita kena buat lah. Yang fardu memang kena buat lah. Yang sunat-sunat tu kena banyakkan. Lagi apa? Kita kena banyak baca Quran. Banyak berdoa. Bila semayang sunat, banyakkan doa. Banyak baca Quran. Itu. Mana seharian kita yang kita mesti isi. Selain daripada tu, banyakkan kita banyakkan berzikir. Kalau boleh bersedekah. Beginilah bulan-bulan ini. Kita tengok Rasulullah memberi contoh kepada kita. Kita kan start bulan Syakban ya. Dia banyak mengsedekah, melakukan sedekah dan sebagainya kan. Lagi-lagilah dalam bulan Ramadan nanti kan. Itulah. Dan sedikit pesanan lah. Sebab terasa sangat tersentuh sangat. Apabila membaca ayat-ayat, apabila membaca doa-doa di dalam zikir munajat ini. Okey, kita pergi kepada kita punya pelajaran kita, iaitu merawat 7 penyakit hati. Merawat 7 penyakit hati. Kita dah sampai kepada muka surat 46. 46 Ya. Hari ini nombor surat 3. 46 yang ketiga. Itu yang ketiga daripada faktor-faktor penyebab takabur, yang menyebabkan takabur. 1 dan 2 dah lepas.
Itu kita balik sikit. Yang pertama iaitulah tawaduk yang berlebihan dari orang lain. Orang lain tawaduk yang berlebihan menyebabkan yang kita ni menjadi takabur. Itu orang lain tawaduk lebih-lebih sangat, maka menyebabkan kita ni jadi takabur. Dan yang keduanya ialah kerancuan nilai kemuliaan dalam masyarakat. Mana masyarakat ni menilai. Dia menilai kalau dia muliakan, mengutamakan orang kaya tu penilaian masyarakat ni. Orang kaya dia nilai. Sekalipun mereka berbuat maksiat dan jauh dari perintah Allah. Dan mereka menganggap hina orang menderita dan miskin. Sekalipun orang menderita dan miskin ini taat beragama. Itu penilaian. Nilai kemuliaan dalam masyarakat kita dinilai begitu. Jadi adalah ayat Quran yang kita sebut itu daripada suratul Mu'minun dan daripada surah Saba kan. Yang Allah tanya, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maknanya, apakah mereka mengira ayahsabun bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, Allah kata, mereka ni sangka bahawa harta dan anak yang kami berikan kepada mereka itu, kami menyegerakan memberikan kebaikan kepada mereka? Soalan. Soalnya kita rasa, kalau kita ni, Allah beri nikmat apa semua, kita rasa, Allah segerakan beri kebaikan kepada kita. Adakah kita ingat begitu? Tidak. Maknanya kita tak boleh ingat begitu. Mungkin itu sebagai istidraj kepada kita. Sebenarnya mereka tidak sedar. Mana Rasul Allah kata, tak, jangan sangka begitu. Sebabnya sebenarnya kita ni tidak sedar. Tak sedar bahawasanya itu adalah Allah nak istidraj kita, nak memberi kita cubaan atau godaan dengan harta dan anak-anak itu. Supaya kita mungkin kita akan jadi leka. Kita akan jadi sebenarnya kita jangan leka. Maknanya itu sebab Allah kata di dalam ayat ni, balla yash'ur. Balla yash'ur. Dan kita tak sedar. Kita tak sedar bahawa Allah sedang mencuba kita. Itulah juga ada dalam ayat lain kan. Sekarang kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, iaitulah membanding. Bawah sekali ya, surah 46. Itulah membanding-bandingkan nikmat dan melupakan pemberinya. Kita banding-bandingkan nikmat dan kita lupakan siapa yang memberi nikmat itu. Di antara manusia ada yang diberi nikmat khusus yang tidak diberikan kepada orang lain, seperti kesihatan, anak, isteri, harta, pangkat dan kedudukan, ilmu, kehebatan dalam bertutur kata dan menulis, karisma diri serta banyak kawan dan pengikut. Itu semua pemberian Allah. Nikmat yang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Kesihatan. Alhamdulillah Allah bagi kita kesihatan. Kita jangan ingat, macam tadilah, jangan ingat kata itu sebagai satu pemberian lah. Kita kena ingat mungkin itu satu cubaan juga daripada Allah. Kita sihat, kita janganlah duduk dabik dada pula, sihat, aku sihat, tengok aku sihat. Bagi anak, bagi isteri, harta lagi, bagi pangkat lagi tambah, pangkat dan kedudukan, bagi ilmu lagi, kehebatan dalam bertutur kata dan menulis, karisma diri, kita banyak kawan dan pangkat. Akibat pengaruh kenikmatan tersebut, itu semua tadi nikmat tu,
seringkali ia lupa kepada pemberi nikmat. Seringkali kita ni jadi lupa kepada pemberi nikmat, iaitu Allah, yang dan kita mulai membanding-bandingkan antara kenikmatan yang diterimanya dan kenikmatan orang lain. Dia mulalah banding. Tengok aku, nikmat aku ada ni, aku dapat ni, jangan leka, ya. Jangan ingat bahawa kenikmatan tu sebagai satu yang dikata tadi sebagai yang Allah menyegerakan pemberian kebaikan tu. Jangan ingat macam tu dalam ayat tadi kan. Sebab kita tak tahu. Bala yash'urun. Kita tak faham tu. Allah bagi itu. Makna Allah bagi adalah dengan tujuan untuk menduga, mencuba kita, melihat keadaan kita. Adakah macam mana kita muamalah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita tadi. Macam mana kita muamalah dengan kesihatan kita. Macam mana kita muamalah dengan kita diberi Allah anak, isteri, Allah beri harta. Macam mana kita muamalah dengan harta kita. Bagaimana kita melakukan terhadap harta kita, apa-apa yang patut kita lakukan. Pangkat, kalau ada pangkat, adakah kita guna pangkat itu untuk tujuan-tujuan yang baik ataupun untuk kita nak meninggikan lagi diri kita, menggunakan menggunakan kesempatan daripada pangkat yang Allah beri itu untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Kalau kita tujuan baik, tak apa. Pangkat dan kedudukan kita. Hati-hati. Allah bagi ilmu kat kita. Allah bagi kehebatan dalam bertutur kata. Dan Allah bagi kehebatan dalam boleh menulis. Allah bagikan karisma diri. Serta banyak kawan dan pengikut. Jadi taklah sekarang pemimpin sekarang banyak kawan, banyak pengikut. Jadi semuanya ni akibat daripada pengaruh kenikmatan yang disebut itu, seringkali kita ni sebagai manusia lupa kepada pemberi nikmat, lupa kepada Allah. Kita lupa. Kita boleh lakukan sewenang-wenangnya dengan pangkat dan kedudukan yang ada pada kita. Mungkin kita untuk nak merendahkan orang lain. Kita nak menggunakan kedudukan, pangkat dan kedudukan kita. Kalau dulu tak ada pangkat kedudukan, kita duduk senyap. Tapi bila ada pangkat kedudukan, mulalah kita makna menggunakan dalam pangkat dan kedudukan itu untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Kalau tujuan yang baik, tak apa. Itu juga lah pemberian-pemberian Allah yang baik. Kita lupa, menyebabkan kita lupa kepada pemberi nikmat, iaitu Allah. Dan kita mulai membanding-bandingkan antara kenikmatan yang diterimanya dan kenikmatan orang lain. Dia mulalah banding kenikmatan dia dengan kenikmatan orang lain. Kenikmatan orang lain, Allah Allah bagi nikmat pula tapi sikit, tak memuaskan, macam tak memuaskan. Dia banding-banding itu. Tengok Allah bagi aku nikmat. Dia melihat orang lain berada di bawahnya. Sampai dia melihat orang lain di bawah dia lah. Makna kurang daripada dia lah. Kemudian meremehkan. Bukan sakat tu. Banding. Kemudian dia pandang orang tu rendah. Dan ditambah lagi pula dengan meremehkan dan menghinakan mereka. Meremehkan dan menghina mereka pula. Hingga akhirnya terjerumus ke dalam kesombongan. Inilah membawa kepada takabur. Kesombongan tu sehingga membawa kepada takabur. Dan saya selalu sebut, kita dah lepas ujub. Ujub kita kata satu tingkat aja. Mana dia sombong, dia sendiri dia begitu je. Kemudian bila dia lepas ujub apa? Gurur. Gurur. Dia apa? Dia banding kan? Banding orang. Mana dua. Kalau sekiranya takabur ni dia ada sampai yang ketiga. Dia ada sombong, kemudian dia gurur, mana dia banding-bandingkan. Yang last ni dia menghina orang. Mereka sehingga akhirnya terjerumus ke dalam takabur, kesombongan. Itulah dia. 3 peringkat dilalui. Kesombongan ni 3 peringkat dilalui.
Al-Quran mengingatkan hal ini dengan menceritakan kisah dua orang pemilik kebun. Allah berfirman, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Dalam surah apa ni? Suratul Kahfi kan? Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin وجعلنا كلتا الجنتين وآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Ayat berapa ni? Ayat Suratul Kahfi ayat 32-34. Kita baca selalu Kahfi, kita jumpalah. Ini Allah bawa perumpamaan. Umpamaan apa? Kita tengok makna dia. Panjang-panjang ni ayat Quran sini ya. Wadrib lahum masalar rajulain, dan berikanlah kepada mereka, wadrib lahum masalah, berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Masalan tu kalau dalam Al-Quran perumpamaan lah. Wadrib lahum masalar rajulain, perumpamaan apa? Dua orang lelaki. Rajulun, seorang lelaki. Kalau rajulain tambah yanun itu makna musanna. Musanna dalam bahasa Arab apa? Dua. Dua. Rajulun, rajulani, rajulaini. Kami jadikan bagi salah seorangnya, waja'alna li ahadihima, kami jadikan, ja'alna tu kami jadikan bagi salah seorangnya, li ahadihima, salah seorangnya, dua buah kebun. Jannataini, jannatun sebuah kebun. Jannataini, dua buah kebun. Seorang dia ada dua buah kebun. Allah nak perumpamaan ni. Kami jadikan bagi salah seorangnya dua buah kebun. Kemungkinan seorang tu hanya sebuah kebun saja. Dia ni dua buah kebun. Dia ada dua buah kebun. Apa dia dua buah kebun tu? Anggur. Ini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Kebun anggur. Salah sebuah kebun anggur. Kebun anggur aja. Kemudian apa lagi? Min a'nab. Ainabun a'nab. Ainab tu adalah anggur. A'nab tu jamak kepada ainab. Wa hafafnahuma binakhlin. Hafafna. Keliling. Wa hafafnahuma. Lepas tu dia buat apa? Kami kelilingi. Hafafna tu. Kami kelilingi huma. Kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, binakhlin. Cuba kita bayangkan, cuba kita tasawurkan bagaimana kebun ni. Oh, cantiklah kebun ni. Dua buah kebun pula tu. Satu kebun a'nab, satu kebun apa ni? Anggur. Satu kebun anggur. Dan satu kebun lagi dengan pohon kurma. Ada pohon kurma, ada pohon anggur. Dia bayangkan, pohon anggur, pohon kurma. Anggur, kita kata anggur ni dia ada ni. Dia pokok yang menjala kan? Ya, dia naik. Kalau kurma tu dia batang-batang macam pokok nyok kita ni, pokok kelapa kita ni. Kemudian dia kata dan di antara kedua kebun tu, antara dua kebun kurma dengan kebun anggur ni, ada kebun, ada apa? Ada ladang. Dan di antara dua kebun itu kamu dapati ladang. Wahafafnahuma binakhlin waja'alna bainahuma zar'an. Waja'alna bainahuma Zar'an, ladang. dan kami hasilkan, dan kedua kebun itu kami hasilkan buahnya, dan buah kebun itu tidak kurang buahnya sedikit pun. Ja'alna kiltal jannatain. Mana ada kebun kurma, ada kebun anggur. Celah-celah tu ada apa? Ada tanaman lain lah. Tanaman lain. Mana kita kata yang dia selit-selit lah di celah tu.
Kemudian di antara waja'alna kiltal jannatain. Apa tu? Mana tadi? Dan kami alirkan. Waja'alna Kilta mana dia? jannatain. Waja'alna kiltal jannatain wa atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma naharu. Dan kami alirkan di antara kedua kebun itu sungai. Di kedua kebun tadi menghasilkan buahnya dan kedua-dua kebun itu tidak kurang buahnya sedikit pun. Maknanya tak kurang buah dia. Buah anggur ke, buah kurma ke tak kurang. Dan kami alirkan di antara kedua kebun tu sungai pula. Alirkan di antara dua kebun tu ada sungai. Bayangkan cuba kita tasawuf mana cantik ni kebun ini. Wa atat ukulaha wa lam tazlim min syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami alirkan, fajarna, kami alirkan khilalahuma, kami alirkan di antara dua kebun itu sungai nahar. Nah, sungai. Kana lahu samarun. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Kana lahu samarun. Dia ada buah-buahan yang banyak lah. Kaya lah dia. Faqala li sahibihi. Maka yang ada dua kebun tadi ni, dia katalah kat kawan dia tadi ni, yang satu kebun ni, berkata kepada kawannya ketika bercakap-cakap dengannya, wa huwa yuhawiruhu. Karena ketika bercakap, berdialog dengan kawan dia tu, dia kata apa? Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafaro. Di sinilah yang menunjukkan kepada takaburnya dia. Kata, aku ni, ana, tahu kan ana? Kita belajar, ana aksar, aku lebih banyak. Aksaru tu lebih banyak. Kalau kasirun tu banyak. Kalau aksar tu lebih banyak. Kabirun tu besar. Kalau akbar tu lebih besar. Allahu akbar. Allah Maha besar. Kan? Lebih banyak. Dia cakap bersombong dengan kawan dia. Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia kata apa kepada kawan dia? Hartaku lebih banyak daripada kamu. Aku mempunyai kekayaan yang besar. Aku, dia kata, aku, mana dia? Ana aksaru minka malan. Hartaku lebih banyak. Mal tu harta kan? Ana aksaru minka malan. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak harta daripada kamu. Ana aksaru minka malan. Wa a'azzu nafara. Dan lebih kuat. banyak daripada kamu pengikut-pengikut. Pengikut-pengikutku dan pengikut tu lebih kuat. Harta dan aku mempunyai pengikut-pengikut yang lebih kuat. Wa a'azzu nafara. Inilah ayat ini. Ana aksaru minka malan. Di sinilah yang nak menunjukkan sifat takabur. Takabur seorang yang ada dua. Allah bagi kepada dia dua kebun. Ada kebun a'nab, ada kebun nakh, ada kebun kurma, dan di celah-celah tu ada tanaman-tanaman. Kemudian suburlah pokok-pokok tu, dan ada pula lagi sungai, di celah-celahnya ada sungai. Wa fajjarna khilalahuma nahara kana lahu samarun. Maka dia kaya lah dia, samarun. Dan dia bercakap besar dengan kawan dia. Faqala li sahibihi. Dia berkata kepada kawannya, sedang mereka bercakap-cakap tu, wa huwa yuhawir, dia muhawarah, dia bercakap, apa dia kata? Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Cakap besar. Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Di situlah tanda takabur dia di dalam ayat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, menganggap kenikmatan yang dimilikinya akan kekal. Dia anggap kenikmatan yang dia milik itu akan kekal. Terdapat juga di dalam surah Al-Kahfi ayat selepas itu 35, 36. Tadi 32 sampai 34.
35, 36. Kawan yang ada 2 kebun itu tadi, dia rasa takabur lagi. Sehingga dia boleh anggap bahawa kebun yang dia ada tu akan kekal. Menganggap kenikmatan yang dimilikinya akan kekal. Sebagian orang kadang-kadang dianugerahi kenikmatan dunia. Kerana pengaruh kenikmatan tersebut, ia menganggap akan kekal dan tidak akan lenyap. Anggapan itu akhirnya sampai pada kesombongan atau merasa lebih daripada hamba-hamba Allah yang lain. Menyebabkan dia sombong. Seperti yang diucapkan oleh pemilik kebun pada ayat tadi kan. Dia kata, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Banyak harta, aku banyak pengikut. Aku kisah apa? Okey. Seperti yang diucapkan oleh pemilik kebun pada ayat tadi. Aku kira kebun ini tidak akan binasa. Satu kali lagi dia meneruskan cakap dia. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Dia akan kata macam tu. Aku kira ma azunnu an tabida hazihi abada. Jadi dia sampai menganggap kebun dia tu akan kekal, nikmat yang dia terima tu daripada dua kebun dia tu akan kekal, tidak lenyap. Anggapan itu akhirnya sampai pada kesombongan atau merasa lebih daripada hamba-hamba Allah SWT yang lain. Seperti yang diucapkan oleh pemilik kebun pada ayat di atas tadi ya. Aku kira kebun ini tidak akan binasa. Tu ayat dia apa? Qala, dia kata. Bila dia masuk kebun dia, wa dakhala jannatahu, bila dia masuk satu kebun dia tu, wa huwa zalimun li nafsi, sedangkan dia berlaku zalim terhadap diri dia. Apa zalim terhadap diri itulah sifat takabur dia tu. Tadi dia kata ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia kata apa pula? Sampai dia sanggup kata ma azunnu an tabida hazihi abada. Dia kata aku kira kebun ni tak akan binasa. Aku kira ma azunnu an tabida hazihi abada. Mana dia kata aku kira kebun ini tidak akan binasa, an tabida. Kebun ini tidak akan binasa abada selama-lamanya. Lepas tu, wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia kata lagi, dan aku kira hari kiamat tidak akan terjadi. Wa ma azunnu as-sa'ah, sa'ah tu hari kiamat. Qa'imah, terjadi. Aku jangka makna kiamat takkan terjadi. Kiamat takkan terjadi. Wala irruditu ila rabbi, jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, ruditu, dikembalikan. Ruditu makna dikembalikan, ruji'atu ila rabbi. Apabila aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku akan mendapat tempat, dapat tempat kembali yang lebih baik. Akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Dia kata gitu. La ajidanna khairan. Aku akan mendapat tempat yang lebih baik. Khairan minha munqalaba. Apabila aku kembali kepada Tuhan nanti. Sampai dia sangka sampai macam tu. Kiamat takkan terjadi, dia kata. Aku jangka dalam jangkaanku, ma'azunnu an tabida hadhihi. Makna kebun ini tidak akan binasa, dia akan terus, dan aku jangka juga bahawasanya kiamat tidak akan terjadi. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhan, kiamat tidak akan terjadi. Jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik. La ajidanna khairan minha munqalaba. Itu dalam ayat ni ya, dalam suratul Kahfi 32 sampai 34 dan 35 sampai 36. Kalau kita baca ayat tu, kita ingatlah ini satu perumpamaan yang Allah nak tunjukkan. Ini dia di antara
sikap orang yang takabur. Sifat orang takabur ni. Dia boleh cakap besar. Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia boleh jangka sampai macam tu. Wa ma azunnu sa'ata dia kata apa? Ma azunnu an tabida hazihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Maksudnya 3 perkara. Orang-orang takabur ni yang digambarkan oleh ayat ini tadi. Perumpamaan yang Allah beri dalam ayat. Kemudian Ada 5 peringkat dalam Ustazah ayat lain yang dia bangga Ya. tu ada 5 perkara lah Ustazah kan. cuba kata. So, Cuba pertama sebutkan. dia kata harta dia lebih banyak. Kedua dia kata pengikut dia ramai. Followers. Ramai follower ah. tu. Nah, ketiga dia kata follower. dia ingat takkan binasa kebun dia. Maknanya boleh selama-lama je Dia lah. tak binasa. Keempat dia kata hari kiamat takkan terjadi. Kelima dia kata dia Kalau akan jadi dalam golongan lebih baik kalau kembali kepada Tuhanku mendapat tempat yang baik Kalau lah. pergi kepada Tuhan pun dia akan dapat yang lebih baik. Mana Kembali 5 kepada peringkat. Tuhan pun, Tuhan akan lebih yang lebih baik. Melampau-lampau. dia ni orang sebenarnya yang dua orang ni, seorang tu memang tak beriman lah. Dalam ayat ni, obvious pula. Seorang beriman, seorang tak beriman ke macam mana? Orang kafir ke seorang? Yang ada dua kebun. Ni yang tak cakap takabur ni lah yang tidak beriman. Tak beriman lah, memang dia tak beriman lah. Yang takabur ni. Yang satu lagi, dia apa ni? Dia tidak takabur lah seorang tu. Yang ni dia Allah nak tunjuk ni dalam contoh ni ialah orang yang takabur. Dia cakap macam tu lah. Tak beriman lah. Itu ada dalam ayat lain lagi yang sama apa ni dia punya macam tu. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman tentang orang yang takabur kerana merasa yakin akan berkekalan nikmat dunia. Itu tadilah. Dan jika kami merasakan itu. Ayat dia apa? Ayat Fussilat. Surah Fussilat ayat 50. Wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulunna hadza li wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan, kan bunyi macam tadi juga. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruji'atu ila rabbi. Jadi wala in ruditu ila rabbi, wala in ruji'atu samalah makna dia ila rabbi. Inna li 'indahu lal husna wa lanuziqannahum min azabin ghalis. Fussilat ya. Fussilat ayat 50. Apa maksud dia? Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat, wala in azaqnahu rahmatan, azaqna zauq lanuziqannahum. Kita baca dalam ayat pagi tadi dah ada. Dalam surah apa ni yang kita baca untuk apa ni? Semayang tadi tu, semayang sajadah. Lanuziqannahum wala in azaqna zauq, rasa zal wauqa. Kalau dia punya root fi'ilnya, kalau kita tengok dalam kamus, zaqa yazuqu. Zal alif qa, zal bukan zai. Zal alif qa, zaqa. Fi'il madhi. Mudhari'nya yazuqu. Zauq. Tak ada perasaan, tak ada rasa. Aku tak ada zauq lah. Orang Arab kata, ma'indi zauq. Aku tak ada rasa lah. Ma'indi zauq. Tak ada rasa. Rasa ni ada rasa baik, ada rasa tak baik. Wala in azaqnahu rahmatan. Ni Allah yang kata. Allah yang berfirman, jika kami, kalau Allah merasakan kepadanya suatu nikmat, bagi kepada dia rasa satu nikmat. Wala in azaqnahu rahmatan, rahmah satu rahmat. Minna daripada kami, min ba'di dharra'a massathu, sesudah ia ditimpa kesusahan. Kita jumpa dalam Quran dharra itu makna kesusahan. Dharra. Banyak kali kita jumpa ada perkataan ini dalam Al-Quran. Min ba'di dharra, dari sesudah ia ditimpa kesusahan. Massathu. Massathu mana yang menimpa dia lah. Apa dia akan kata? La yaqulunna kan lanna.
Ini kena betul baca. La yaqulunna kan. Lam tu Lanna, dhammah la Ha. yaqulanna. lanna kan. Ini menunjukkan kepada seorang lah. Hu sebab balik kepada hu. Kalau kami apa ni, timpakan kesusahan kepada seseorang, hu. La in azaqnahu rahmatan min ba'di dharra amassathu, hu balik kepada seorang lah. Maka seseorang itu akan berkata la yaqulanna. Kalau dia baca la yaqulunna menunjukkan kepada jamak ramai. Kalau dia baca yaqulanna menunjukkan kepada seseorang. Itu kepada orang yang belajar bahasa Arab, dia ada beza tu. Nanya nun tu nun taukid sebab apa dia sabdu kan? Nun taukid. Pasti dia akan kata. Kalau la yaqulu saja ialah dia akan kata. Tapi ini dengan lam taukidnya, dengan nun taukidnya nak menyatakan pasti orang tu akan kata. Kalau kami bagi dia rasa sesudah kami, kalau kami, Allah kata apa? Jika kami merasakan kepadanya satu rahmat dari kami, satu rahmat saja dari kami, sesudah ditimpa kesusahan, mim ba'di kan selepas, dharra kesusahan, masathu yang ditimpakan, yang dikenakan kepada dia, pastilah ia akan berkata. Dia diterjemahkan makna pastilah, mana mesti dah. Kita kata mesti dah dia akan cakap begini. La yaqulanna hazali. Ni dapat rahmat ni. Dia akan kata gini. Ni cakap besar dah ni. Hazali. Apa dia? Ini adalah hakku. Hazali itu, ini adalah bagiku. Ini adalah hakku. Dan aku tidak yakin. Wa ma azun. Tadi kita jumpa dah wa ma azun. Dan aku tidak yakin bahawa akhirat itu akan datang. Sa'ah tu kan? Sa'ah tu kiamat, akhirat lah. Wa ma azun sa'ata qa'imatan, akan berlaku, akan datang. Kemudian wala irji'tu ila rabbi, jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, macam hak tadi lah juga, wala irji'tu ila rabbi, mana apabila aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan mendapatkan kebaikan. Wala irji'tu daripada raja'a kan, raja'a yarji'u, raji'un, tu kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan mendapat kebaikan. Inna li, sesungguhnya. Wah, inna tu satu ayat dikuatkan dengan inna, sesungguhnya. Dia kata apa? Bila aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan mendapat kebaikan. Inna li indahu lal husna. Kalau saya terjemah literal di sini, inna li, sesungguhnya li bagiku, indahu di sisi Allah, aku akan dapat apa? Lal husna. Aku akan mendapat kebaikan. Aku pasti akan dapat kebaikan. Seolah-olahnya samalah dengan makna tadi tu. Sedangkan maka kami benar-benar, kata wala nuziqannahum, maka kami benar-benar akan memberikan orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan. Kami akan rasakan mereka. Lanuziqannahum, kami akan rasakan mereka. Zaqa yazuqu tadi tu. Lanuziqannahum. Perkataannya besarlah sikit, tapi kita cubalah ingat makna dia. Sebab kita tiap-tiap minggu kita nak baca ni, hari Jumaat kita dengar imam baca walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami bagi mereka rasa azab sikit di dunia, dan akan datang mereka akan berjumpa dengan azab di akhirat. Supaya apa? Supaya mereka beringat. Kita lah, Allah kata, Allah bagi sikit cubaan, dugaan di dunia, dan akan kita terima pula balasan di akhirat. Makna supaya apa? Supaya kita beringatlah. La'allahum yarji'un, supaya kita ni balik kepada Allah, kembali kepada Allah, ingat balik kepada Allah.
Ni dah tak ingat dah. Bila diberi kemewahan, beri kebaikan, tak ingat dah kepada Allah. Tak ingat dah. Jadi Tuhan kata begini, wala nuziqannahum. Kami benar-benar akan merasakan kepada mereka, bagi mereka rasa, wala nuziqannahum min azabin ghalis, azab yang keras. Ghalis tu makna keras. Ghalis, azab yang keras. Jadi, wala nuziqannahum min azabin ghalis. Okey, itu dia yang keempat. Itu tadi menganggap kenikmatan yang dimilikinya akan kekal. Yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi dan terdapat di dalam surah Fussilat. Ustazah, dalam Al-Kahfi tu dia panggil tadi kembali tu ruditu. Kalau dalam Fussilat dia punya ruji'atu sama. Ruji'atu. Sama makna. Same meaning. Sama ruditu pun. Ruditu, ruji'atu. Apabila mereka dikembalikan. Kembalikan. Makna dia panggil apa? Fi'il majhul. Macam kata qatala bunuh. Qutila dibunuh. Raja'a pulang. Ruji'a dipulangkan. Dikembali. Pasif aktif. Oh, dikembali. Pasif dengan apa? Pasif aktif. Majhul lah. Aktif. Pasif lah. Kalau aktif tu maklum, mabni lil maklum. Kan? Dia ada di kan, ada di. Makan. Akal tu makan. Ukila dimakan. Makan. Tak baris dia dah lain. Kejap ni ingat, lepas tu tak tahu. Tak apa, pelan-pelan. Tak ingat ni kali, ingat Kejap lagi lah. kesian lepas tu. Ulang kan? Masya Allah. Okey. Yang kelima. Lebih dahulu memperoleh keutamaan. Cuma kita tengok huraiannya. Dalam keadaan tertentu, penyebab kesombongan adalah kerana seseorang lebih dahulu memperoleh beberapa keutamaan seperti ilmu, menjalani tugas dakwah, berjihad, pendidikan dan lainnya. Sebagian orang telah ditakdirkan untuk lebih dahulu dalam menjalani tugas-tugas mulia itu sehingga ia memandang hina dan rendah generasi berikutnya. Ucapan dan perilakunya menunjukkan kesombongan. Mereka siapa? Mereka baru berjuang sekarang. Dulu kami berjuang melalui berbagai rintangan dan mereka belum ada. Mereka belum ada, tak beranak lagi, tak lahir lagi pun. Kami menanggung berbagai kesulitan dan rintangan. Perjuangan sehingga memudahkan jalan bagi mereka dan lainnya. Ini pun berbau. Ini yang berlaku sekarang ini. Iyalah, betul lah. Contoh kami tahu lah. Kami lebih masak garam daripada kamu. Kami tahu lah. Tak boleh lah gitu. Tak boleh. Macam tu tak boleh. Masya Allah. Kita memang duk sebut macam tu. Memang terlajak dah. Apa tahu apa? Hampa beringat. Hampa ni budak-budak ingat ni sekarang ni. Hampa celak mata semua dah ada depan mata. Betul. Rupanya tak boleh. Kita kena sedar lah tu. Kalau kita ada keadaan yang macam tu, kita cubalah didik diri kita ni. Rupanya tak boleh macam tu. Halusnya ajaran Islam ini sampai begitu sekali kan. Jangan ada perasaan-perasaan yang begitu. Mana sombong lah tu, sombong. Mereka siapa? Mereka baru berjuang sekarang. Dulu kami berjuang melalui berbagai rintangan. Dan mereka belum ada. Kami menanggung berbagai kesulitan dan rintangan. Perjuangan sehingga memudahkan jalan bagi mereka dan lainnya. Allah SWT telah mengingatkan persoalan di atas dan menjelaskan bahawa pengalaman seniority, pengalaman lah yang Masya Allah, seniority ni biasa. tidak akan berarti
kecuali diiringi dengan kejujuran. Kita memang senior. Tapi kalau duk cakap macam tu, kamu tu beringui, kamu budak ingui lagi, kamu tahu apa? Kalau duk cakap macam tu, tidak, mana bahawa pengalaman senioriti tidak akan berarti kecuali diiringi dengan kejujuran. Tak berarti kecuali diiringi dengan kejujuran, keikhlasan. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Nampak tak? Surah At-Taubah ayat 100. Surah Taubah ayat apa? Ayat ke 482. 482. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Takkan tak faham muhajirin? Takkan tak faham al-ansar? Siapa orang muhajirin? Siapa yang ansar? Muhajirin tentulah yang duduk di Mekah pergi hijrah ke Madinah. Al-ansar memang orang Madinah. Dia nak tengok apa dia yang Allah sebut. As-sabiqun al-awwalun, yang terdiri daripada para muhajirin dan ansar. Wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. A'adda Allahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Tak ada min kan? A'adda Allahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Saya bila baca ayat ni saya teringat dalam tadarus tahun bila kah? 2 tahun lepas lah. Ada kawan kita dia kena baca ni lah ayat ni lah. Dia macam nak letak min kan. Selalu kita jumpa min tahtihal anhar. A'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Mengalir di bawah. Sama juga makna dia. Tapi mana pergi min yang selalu jumpa tu? Inilah dia mukjizatnya Al-Quran ini. Kalau dia letak min, dia kena baca min tahti. Kalau dia letak min kat situ, dia kena baca min tahti. Kalau dia buang min, kena baca tahtahal anhar. Dia baca dengan mansub, dia baca dengan baris atas. Sebab tak ada min. Kalau ada min, kena baca baris bawah. Min tahti. Dia jawab gitu je lah. Dia perempuan hatilah, tak apa. Khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Apa makna ni? Dalam ayat, mana dia ayat dia? Orang-orang yang terdahulu. Makna tadi kita faham, maknanya kena ada kejujuran. Walaupun kita senior, kita duduk megah-megah dengan senior, makna kita mesti diiringi dengan kejujuran, barulah ada artinya seniority kita tu. Wasabiqunal awwalin, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Maksud dia gitu. Wasabiqunal awwalun, siapa dia? Yang terdiri daripada para muhajirin dan ansar. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Sabiq. Kita jumpa perkataan lain pun as-sabiqun. Apa? Orang yang masuk syurga kan dalam surah apa? Surah apa yang disebut? As-sabiquna. Surah apa tu? Ada tiga kumpulan tu. Waqi'ah sudah. Kan? Ustazah. Waqi'ah kan? Malah kita jumpa orang as-sabiqun. Yang kanan Barulah hulu. kanan bawah kiri. Ashabul yamin, ashabul shimal. Waqi'ah. Wasabiqunal awwalun. Awal kita tahu. Shimal. Maksudnya ada awal lah. Orang yang terdahulu, as-sabiqun, terdahulu, awal, yang mereka tu awalun, yang masuk Islam, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, di antaranya orang muhajirin dan ansar. Terdiri daripada para muhajirin dan ansar. Kita tahu muhajirin adalah orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Ansar adalah
orang tempatan Madinah, Ansar, yang terkenal dengan sifat-sifat mereka yang sangat baik dan menerima orang Muhajirin. Wallazina taba'uhum bi ihsan. Kita tengok Allah sebut di sini Muhajirin, Ansar dan siapa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang yang mengikut mereka ni, ikut Muhajirin dan ikut Ansar bi ihsan. Ihsan tu makna dengan baik, dengan bersungguh-sungguh lah. Radhiyallahu anhum, orang-orang tiga golongan ni Allah redha kepada mereka. Radhiyallahu, kita pun baca radhiyallahu anhum wa radu anhu dalam surah ayat lazim tu. Dalam surah apa? Bayyinah ke apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Kan? Ini radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Mereka ni akan dapat apa balasan? A'addallahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. A'addallah. Banyak juga kita jumpa ayat yang berbunyi a'addallah. A'adda, Allah menyediakan. A'adda, Allah sediakan lahum, bagi mereka. Sediakan apa? Jannatin tajri. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Fauz, kemenangan, kejayaan. Zalikal fawzul azim. Syurga tu. Syurga itu merupakan kemenangan yang besar. Al-azim, yang agung, yang besar. Ada lagi, selain daripada ayat ni, ada lagi disebut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, bagi para fuqara. Lil fuqara. Ayat mana? Ayat Hasy. Dalam suratul Hasyri, daripada ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 sampai ayat 10. Saya rasakan kalau kita faham sekali ini, lepas tu kalau kawan-kawan boleh ada masa belik lagi. Ni akan rasa sampai ke tulang hitam ni. Allahu Akbar. Macam mana ni aku nak dapat macam ni, macam mana ni, ya Allah, bagilah kekuatan padaku, ya Allah, aku naklah dapat macam ni. Kan? Sebab kita diberi ingatan oleh hadis Nabi, kan. Nabi kata kalau kamu baca Quran, kamu sampai kepada ayat-ayat azab, dalam hati kamu minta, ya Allah, jauhkan akulah daripada azab yang macam ni. Sebab kita tengok ayat azab macam yang cerita tentang air panas, air yang sangat panas dalam neraka. Apinya, balasan yang panas-panas berlaku. Ya Allah, kita ingatlah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada siksa ni, ya Allah. Jadi kalau imam duk baca tu, kita apa pun tak faham, tak ingat. Cuba ambil faham. Mungkin kita daripada ayat tu 1-2 perkataan yang kita faham. Maknanya kita tahu dah ni menunjukkan tentang cerita azab ni. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab. Kemudian bila kita faham, ini ayat menunjukkan kepada ayat balasan syurga. Ya Allah, bagikanlah aku balasan itu, ya Allah. Ya Allah, bagikanlah aku, kurniakanlah aku balasan syurga ni. Kita ingat macam tu. Barulah ada kesannya. Ini kita duk dengar je. Karena kita kena ada semangat sikit lah sekarang ni. Supaya kita nak tahu makna-makna sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran untuk kita hayati. Kalau kita tak tahu semua apa ni, apa yang saya sebut tadi tu, lanuziqannahum azaqna tu, mana Allah nak bagi rasa. Kadang-kadang disebut nikmat, Allah nak bagi rasa nikmat. Kadang-kadang Allah nak bagi rasa azab. Mana kalau disebut azab, kita minta, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab-azab ni, ya Allah. Kalau disebut nikmat, ya Allah, bagikanlah aku rasa nikmat-nikmat ni, ya Allah, yang ada dalam syurga. Salam. Ya. Betul.
pukul berapa dah? Pukul 11 dah, no? Pukul 11 dah. Sebelah Ha, dah. kita, ha. Kita kena berhenti lah kot sebab ayat ni Sebelah panjang. dah sebelah. Ha, Minggu ayat ni depan kita panjang. huraikan Ustazah dah. Kita huraikan ayat Ya. yang ke 8 sampai 10 ni. Sebab ayat panjang ayat ni. Barulah akhirnya kita akan pergi kepada tanda sifat takabur. Kita nak tengok ni. Kita ada tak tanda-tanda ni, ya Allah. Ya Allah. Takutnya ya Allah. Kalau ada tanda-tanda ni dalam diriku, ya Allah. Jauhkanlah ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk melawan sifat-sifat ni, ya Allah. Kita nak minta gitu. Dan akhir sekali tajuk dia, apa dia? Cara mengobati. Macam mana kita ubat kalau kita ada sifat takabur tu. Banyak ni. Tanda-tanda Ubat dia sampai ada sampai 14. 14 cara nak mengobati. Yang last iaitu ya, mohon pertolongan dari Allah. Tak ada lain. Mana kita akhirnya adalah kita kembali kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya janganlah bagi kita ada sifat-sifat takabur ini. Nak sampai habis takabur banyak lagi ni. 2, 4, 6, 8, 10. Lebih kurang lah 10, 12. Baru kita akan sampai kepada riak dan sum'ah. Lagi. Kita sampai kepada tajuk riak dan sum'ah lagi kita takut. Sebab ini keluar daripada mulut kita. Daripada percakapan kita. Jaga-jagalah. Kita yang suka cakap banyak kan. Mana ni? Aku ni selama ni duk cakap banyak, nak kontrol lah sikit. Pasal ada unsur-unsur riak, unsur-unsur sum'ah. Jadi kita nak faham betul-betul tentang sifat-sifat yang dikatakan 7, merawat 7 penyakit hati. Kita nak rawat 7 penyakit hati kita, hati kita. InsyaAllah kita ni setakat tu. Saya nak tanda ni, saya selalu tanya Fat, selalu tanya ada tim Fat, selalu tanya tim sampai tak mana dah kita ni sampai nak tanda ni, nak tanda. Tanda tentang tadi ayat Quran tadi ya. Ayat Quran suratul Hasyr ayat 8 sampai 10. Okey. Kita nak berhenti. Okey. Kita nak baca doa. Okey. Ya. Okey. Okey, auzubillah minasyaitan. Ada apa nak ni? Ada apa nak share? Ada apa-apa nak share? Boleh? Kita share. Ya. Ustazah, sikit je Ustazah. Tak ada. Ya. Kita pengajarannya Ustazah. Kalau jangan kita sombong pasal Allah Ta'ala nak ambil sekelip mata je dia ambil. Ya. Kalau dia nak ambil sekelip mata dia nak ambil. Ni pangkas, apa semua sekelip mata dia boleh buat. Itulah. Jangan sombong dan takabur lah tu. Itu je lah. Kita tengok banyak jadi lah. Kita kena beringatlah. Ingatlah. Kita ingatkan diri kita, pujuk diri kita. Selalu ya, kita didik diri kita selalu. Okey, kita pergi kepada doa. Saya selalu suka ambil daripada Asma'ul Husna. Sebab setiap Asma'ul Husna tu merupakan sebagai doa. Saya ambil sekali ni doa ya Jalil, kan ada Asma'ul Husna Jalil, wahai yang maha agung, ya Jalil. Okey, kita doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, kami memohon supaya apa yang dipelajari tersimpan di dalam hati kami, dan kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukannya, dan janganlah engkau jadikan kami dalam golongan orang yang lupa. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إلهنا يا الله إلهنا يا رحمن إلهنا يا رحيم إلهنا أنت الجليل الذي تذوب الأكباد من جمالك وترتعد القلوب من عظمك وجلالك وتجلل لنا باسمك الجليل فلا نرى مخلوقا إلا وقد سجد لعظمتك ولا نرى جمالا إلا مستمدا من جمالك وجملنا يا الله اللهم جملنا بالعافية وزينا بالتقوى وهب لنا من مهابتك يا جليل إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Engkau yang Maha Agung, lebur setiap hati yang memandang kecantikan keindahan-Mu. Bergetar semua hati menyedari keagungan dan kebesaran wibawa-Mu. Perlihatkanlah kepada kami, ya Allah, rahsia nama-Mu Al-Jalil. Perlihatkanlah kepada kami rahsia nama-Mu Al-Jalil, ya Allah, sehingga kami tidak melihat satu makhluk pun kecuali sujud di hadapan-Mu. Juga tidak memandang keindahan kecuali bersumber dari keindahan-Mu. Ya Allah, percantikkanlah kami dengan afiat, kesehatan, dan perindahkanlah kami dengan takwa. Ya Allah, percantikkanlah kami dengan afiat, kesehatan, dan perindahkanlah kami dengan takwa, serta anugerahi kami haibah dan wibawa yang bersumber darimu, ya Allah, ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil. Wahai Zat yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum تقبل taqabbal يا ya كريم. Karim.